Hola, Assalamualaikum semua. Kami dari kumpulan 3 akan kongsikan tentang perubatan alternatif dan perubatan tradisional. Pertama sekali, apa itu perubatan? Perubatan adalah perkara yang berkait dengan perihal berubat, iaitu usaha untuk mengubati. Atau dalam erti kata lain, perubatan memberi makna yang berkaitan dengan kelakuan bagi tujuan memastikan sesuatu itu terus atau kembali di dalam keadaan yang baik. Perubatan telah wujud sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Dia dianggap sebagai sebuah bidang kemahiran dan bidang pengetahuan. Perubatan merangkumi pelbagai amalan penjagaan kesihatan untuk mengembalikan kesihatan melalui pencegahan dan rawatan-rawatan penyakit. Jadi, antara usaha untuk berubat adalah dengan perubatan alternatif dan perubatan tradisional. Okey, konsep perubatan alternatif dan tradisional. Perubatan alternatif dan tradisional ini adalah dua kategori amalan perubatan yang digunakan sebagai satu alternatif kepada perubatan konvensional berasaskan bukti. Perubatan alternatif ni dia merujuk kepada amalan yang bukan sebahagian daripada perubatan konvensional barat. Apa yang dimaksudkan ni adalah perubatan yang berasaskan sains dan bukti di mana yang terdapat di hospital. Amalan perubatan alternatif ni juga dia mungkin termasuk ubat herba, akupunctur, chiropraktik, homeopati dan teknik lain juga. Perubatan alternatif ni sering digunakan dalam kombinasi dengan perubatan konvensional. Dia bukan sahaja satu sahaja, dia mungkin terdapat banyak dalam kombinasi. Dan dia juga terkenal dengan tumpuannya untuk merawat seluruh badan dan bukan hanya satu spesifik gejala. Contohnya macam satu penyakit yang spesifik untuk sesuatu, dia fokuskan kepada satu badan. Perubatan tradisional ini juga merujuk kepada amalan yang telah diwarisi turun-temurun dan selalunya dia berdasarkan kepercayaan, tradisi dan nilai budaya. Dia bersamaan dengan budaya sesuatu kaum lah. Mungkin sesuatu kaum ini ada budaya masing-masing, ada cara perubatan turun-temurun yang diwarisi oleh setiap kaum. Perubatan tradisional ini juga mungkin termasuk ubat herba, akupunctur dan teknik lain yang biasa digunakan dalam budaya bukan barat. Dia tidak seperti perubatan alternatif di mana perubatan tradisional ni dia berkait rapat dengan budaya atau masyarakat tertentu. Okey, walaupun kedua-kedua perubatan alternatif ni dan tradisional ni boleh berkesan dalam merawat beberapa keadaan kesihatan, dia ada juga kekurangan dalam bukti saintifik di mana tiada bukti saintifik untuk menyokong keberkesanannya. Di mana kalau kita bandingkan dengan perubatan mainstream, dia berasaskan jurnal sains dan kajian di mana kita boleh mempercayai kajian tersebut berasaskan sains dan disupport oleh doktor-doktor. Di samping itu, amalan ini juga mungkin seperti yang saya cakap, tidak diiktiraf dan diterima oleh komuniti perubatan sains. Kita amatlah penting untuk berunding dengan pihak berkuasa kesihatan ataupun doktor-doktor yang diiktiraf sebelum kita menggunakan kaedah perubatan alternatif atau tradisional ini. Kerana dia juga mungkin membawa risiko dan mungkin tidak sesuai untuk semua orang disebabkan tiada bukti saintifik tersebut. Perubatan tradisional adalah merupakan cara perubatan lama yang banyak menggunakan sumber-sumber semula jari daripada tumbuhan, haiwan untuk dijadikan sebagai ubat. Amalan perubatan tradisional ini merupakan warisan turun-temurun sejak zaman nenek moyang kita lagi dan masih menjadi budaya kita pada hari ini. Perubatan tradisional juga diamalkan oleh pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Masyarakat Melayu mengamalkan konsep herba Melayu dan bekam, manakala masyarakat Cina menggunakan rawatan akupunktur dan juga menggunakan herba. Akupunktur ini merupakan sejenis perubatan tradisional Cina yang merawat pesakit dengan menggunakan tusukan jarum halus di tempat-tempat tertentu pada badan untuk menyembuhkan kesakitan untuk tujuan terapeutik. Akupunktur ini tidak menyakitkan, malah membantu melegakan kesan loya lepas menjalani rawatan. Masyarakat India pula mengamalkan Ayurveda. Ayurveda ini merupakan kaedah perubatan tradisional yang tertua di dunia yang berasal daripada Benua India sekitar 5,000 tahun dahulu.
Kaedah ini menggunakan tumbuhan, herba dan mineral sebagai sumber perubatan mereka. Rawatan ini mengambil masa yang lama dan meninggalkan kesan minimum yang positif kepada pesakit. Terdapat satu rawatan tradisional Chinese medicine iaitu TCM yang merupakan teknik perubatan holistik yang telah diperkenalkan dari 3,000 tahun dahulu yang terdiri pada rawatan herba, akupuntur, terapi makanan, urutan dan sinaman teraputik. Ketidakstabilan konsep yin dan yang menyebabkan ketidakharmonian tenaga ki dalam badan manusia. Kaedah rawatan ini juga mengenal pasti bagaimana penyakit bertindak ke atas untuk merawat penyakit. Akupressure ialah teknik perubatan alternatif yang sama prinsipnya dengan akupuntur, berdasarkan kepada konsep tenaga hidup yang mengalir melalui meridians di dalam tubuh badan manusia. Dalam perubatan ini, tekanan fizikal dikenakan kepada titik akupuntur dengan tujuan membersihkan sumbatan dalam meridian tersebut. Teknik tekanan ini boleh dikenakan dengan menggunakan tangan, siku ataupun lain-lain peralatan. Banyak kebaikan perubatan tradisional ini termasuknya masalah kos rawatan yang rendah. Seterusnya, bahan-bahan yang mudah diperolehi kerana kebanyakan menggunakan sumber alam seperti tumbuh-tumbuhan yang berasaskan akar-akar kayu, buah, badang dan daun sebagai ubatan asli. Bahan ini mudah diperolehi dan mudah didapati di persekitaran kita. Dan terakhir, rawatan tradisional ini lebih selamat kerana tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor dan rakan-rakan semua. Nama saya Muhammad Akmal Hikam bin Nizam dan saya akan sambung dengan perubatan alternatif. Perubatan alternatif merupakan sebarang amalan yang mendakwa boleh menyembuhkan penyakit yang tidak termasuk dalam rangkuman perubatan konvensional. Ia berasaskan daripada sejarah atau tradisi budaya berbanding daripada bukti saintifik. Perubatan alternatif ini berkembang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan sains, di mana sains ini merupakan satu bidang yang logik dan empirik yang berteraskan teori-teori dan praktikal dari perubatan yang dapat diberikan kebenarannya dari masa ke masa. Perubatan alternatif ini tak lain tak bukan adalah untuk merawat dan menyembuhkan penyakit. Pil moden, bahan-bahan berbentuk farmaseutika serta rawatan seperti akupuntur, refleksologi, homeopati dan bergam merupakan contoh bagi perubatan alternatif. Akupuntur ini merujuk kepada kaedah menyucuk kulit dengan jarum besi yang nipis untuk memanipulasikan badan. Manakala refleksologi ini pula merujuk kepada amalan menggunakan tekanan kepada kaki dan tangan menggunakan teknik khusus ibu jari yang berdasarkan zon dan kawasan refleks yang memberi perubahan fizikal dalam badan. Maksudnya, kelebihan bagi perubatan alternatif. Kos rawatan yang lebih murah berbanding dengan perubatan moden kerana perubatan alternatif menggunakan ubatan-ubatan yang asli yang boleh diperolehi daripada tumbuhan, akar kayu serta banyak lagi bahan semula jadi yang lain. Tambahan pula, perubatan alternatif ini tidak mendedahkan pesakit terhadap sebarang kesan sampingan yang lain compare dengan perubatan moden. Ini kerana ramuan asli memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan kesan sampingan. Akhir sekali, ubat-ubatan alternatif ini walaupun diambil secara berlebihan, insya-Allah ia tidak akan memberikan kesan sampingan yang buruk kepada penggunanya. Sedikit lagi dengan keburukan perubatan alternatif. Kebanyakan perubatan alternatif ini belum dibukti secara saintifik dan banyak soalan yang masih menjadi tanda tanya. Penyelidikan saintifik yang terhad ini menjadikan perubatan alternatif ini dijauhi oleh segelintir pihak. Tambahan pula, kebanyakan daripada kaedah perubatan alternatif ini belum diluluskan oleh mana-mana badan pentadbir dan tidak ada syarikat insurans kesihatan yang menyediakan liputan untuk mereka. Selain daripada itu, rawatan ubat moden yang mempunyai kesan yang agak serta-merta, sementara terapi ubat alternatif ini memerlukan masa yang lebih lama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Akhir sekali, kaedah penyembuhan bagi seseorang individu itu belum dijamin dapat sembuhkan seorang individu yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Afdan bin Zaini akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu perbandingan perubatan tradisional dan alternatif. Perbandingan yang pertama adalah dari segi amalan kepercayaan sesuatu masyarakat. Bahan-bahan seperti sirih pinang, asap kemenyan dan kayu gaharu digunakan sebagai bahan perubatan.
Hubungan bahan-bahan ini mengambil kira keadaan rupa, warna dan bau tumbuhan dan dikaitkan dengan penyakit yang ingin diubati. Sebagai contoh, setiap bahagian gaharu ini mempunyai pelbagai khasiat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit seperti lelah, batuk, kanser tumor, kanser paru-paru, melegakan insomnia dan mengawal gula dan diabetes serta mengurangkan masalah sembelit. Amalan kepercayaan oleh pengguna terhadap perubatan alternatif pada produk dan teori yang dipercayai atau dilihat melalui kesan penyembuhan perubatan walaupun keberkesanannya tidak dipastikan dan dibuktikan secara saintifik. Sebagai contoh, chiropractic adalah sejenis perubatan alternatif yang berkait dengan diagnosis dan rawatan gangguan sistem muskulatur terutamanya tulang belakang. Pembuktian ini yang dilihat oleh pesakit lain ketika sembuh membuatkan segelintir masyarakat mempercayai rawatan perubatan ini dan mengambil inisiatif tersebut berbanding rawatan pembedahan dengan kos tinggi. Oleh itu, amalan kepercayaan terhadap perubatan tradisional dan perubatan alternatif adalah berbeza dari setiap pandangan manusia melalui pengalaman, penelitian dan pengetahuan individu tersebut. Perbandingan kedua adalah kaedah rawatan. Kaedah rawatan kedua bidang perubatan ini berbeza kerana perubatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan dan ramuan semula jadi yang boleh direbus, dibakar dan dimakan terus. Kaedah urutan sebagai contoh yang dilakukan untuk mengurangkan angin dalam badan dan melancarkan perjalanan darah dan urat. Kaedah urutan ini dilakukan pada bahagian badan yang banyak digunakan seperti tangan, kaki dan belakang tubuh. Kaedah ini juga menggunakan herba-herba dan tumbuhan yang digabung menjadi minyak urut atau minyak angin. Di samping itu, pesakit juga digalakkan mengambil ramuan tumbuhan sebagai tambahan ubat untuk dimakan dan disapu pada bahagian badan bagi mengeluarkan angin dan urat. Kaedah perubatan alternatif adalah seperti rawatan terapi, homoterapi, refleksologi, akupunktur dan bekam. Perubatan alternatif juga melibatkan produk berbentuk farmasikal seperti kapsul, tablet, krim dan suntikan. Sebagai contoh, rawatan bekam ini menggunakan mesin sedotan untuk menyedut darah kotor. Rawatan bekam mempunyai beberapa teknik mengikut kategori penyakit yang boleh diatasi seperti di bahagian ubun kepala adalah untuk mengatasi penyakit lumpuh, darah tinggi dan migrain. Teknik ini dibuat berdasarkan bahagian tubuh manusia yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh itu, perubatan tradisional ini lebih kepada penggunaan bahan-bahan semula jadi dan herba di samping menggunakan kaedah manual untuk merawatnya berbanding perubatan alternatif yang banyak menggunakan bahan-bahan farmasikal dan rawatan terapi moden. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita ke kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat mestilah digunakan dengan tujuan yang betul iaitu untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Penyalahgunaan ubat berlaku apabila seseorang itu menggunakan ubat dengan tujuan yang salah. Seperti contoh yang pertama ialah mengambil ubat bukan untuk tujuan menyembuhkan dan mengambil ubat tidak mengikut preskripsi doktor. Ini akan menyebabkan kesan sampingan kepada tubuh badan manusia. Kesan sampingan ubat. Kesan sampingan ubat ini ialah kesan yang tidak diingini apabila seseorang itu mengambil ubat pada dos yang betul. Seseorang yang mengalami kesan sampingan ubat ini perlu rujuk kepada doktor jika mengalami kesan sampingan akibat pengambilan ubat. Di antara contoh kesan sampingan yang dialami ialah muntah, loya, pening, ruam dan ketidakselesaan perut. Dan yang paling ditakuti ialah menyebabkan ketagihan jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk, dan yang terakhir ialah juga akan menyebabkan kematian. Ini terjadi akibat tindak balas imun badan terhadap ubat yang diambil, dan perlu ingat juga bukan semua orang yang akan menghadapi kesan sampingan ubat itu. Dah jelas kan? Kesimpulannya, perubatan alternatif dan tradisional ini mempunyai kaedah-kaedah yang tersendiri bagi merawat penyakit. Amalan kepercayaan terhadap perubatan alternatif dan tradisional ini juga adalah berbeza dari setiap pandangan manusia melalui pengalaman, penelitian dan pengetahuan individu tersebut. Masyarakat boleh menilai dan memilih perubatan yang dikehendakinya sesuai dengan situasi yang dihadapinya.
Terdapat pelbagai cara yang boleh diambil untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Kita perlulah rajin untuk membaca dan menambah pengetahuan tentang ilmu kesihatan. Menjaga kesihatan ini perlulah bermula dengan menjaga pemakanan. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Wallahualam.